Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini, tim introspection akan menceritakan atau berkongsi sedikit sebanyak tentang pembawakan ataupun aktiviti yang sering dibawa oleh tim dakwah in ibadah atau lebih dikenali sebagai tim DNI sepanjang keberadaan kita di kampung orang asli. So, let's go! Aktiviti yang pertama adalah slot Helwani. Helwani adalah singkatan bagi perkataan Hal Ehwal Wanita. Slot ini merupakan slot khas bagi warga kampung perempuan seperti amik-amik, kakak-kakak ataupun adik-adik perempuan untuk membincangkan tentang hal-hal atau isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Antara isu yang sering dibincangkan adalah seperti hal peribadi wanita, kebahagiaan rumah tangga dan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh kaum wanita. Okey, semasa slot Helwani ini berlangsung, tim DNI akan menyediakan aktiviti sambilan sambil-sambil mereka membincangkan perkara-perkara yang cuba untuk dibangkitkan oleh warga kampung yang menghadapi masalah. Antara aktiviti yang boleh mereka lakukan ketika perbincangan berlangsung adalah seperti memasak, menganyam atau membuat kraft tangan. Akan tetapi, kerap kali aktiviti memasak menjadi satu pilihan utama kerana ia mendapat sambutan yang lebih menggalakkan daripada warga kampung. Dan juga para komiti wanita yang lain akan turut bertugas di mana mereka akan sedaya upaya membantu dengan memberi pencerahan atau menjawab sebarang soalan yang cuba disampaikan ataupun ditanyakan oleh amik-amik, kakak-kakak ataupun adik-adik yang menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kaum wanita. Yang kedua ialah slot Helki. Helki ini adalah singkatan bagi Hal Ehwal Lelaki. Slot Helki ini merupakan slot khas bagi warga kampung lelaki seperti apa-apa, abang-abang dan juga adik-adik lelaki untuk membincangkan tentang hal-hal atau isu-isu yang berkaitan dengan isu peribadi lelaki, kepimpinan, pengurusan dan sebagainya. Antara isu yang menjadi perbualan atau perbincangan adalah seperti hal-hal pengurusan kampung, masalah teknikal yang sering dihadapi, pengurusan diri dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, apa-apa atau abang-abang ini lebih sempoi. Maka aktiviti yang kita dapat lakukan adalah harus bertepatan. Contohnya aktiviti borak kasut, aktiviti pancing ikan, bersihkan kawasan surau atau dewan, atau kita boleh baiki perabot-perabot yang rosak di kawasan surau ataupun di dewan. Tim DNI dan juga para komiti lelaki yang lain akan bersama apa-apa dan juga abang-abang sambil mereka berbual dan berbincang tentang topik yang dibangkit. Hal ini kerana supaya jika terdapat sebarang persoalan yang mereka rasa tak dapat nak jawab, maka komiti-komiti lelaki yang mempunyai sedikit ilmu tentang perkara tersebut mampu untuk memberi sedikit pencerahan kepada mereka. Aktiviti yang seterusnya ialah slot ziarah. Slot ziarah ini merupakan slot yang penting jika kita masuk ke kampung, di mana slot ini merupakan platform utama dalam menyampaikan dakwah secara dekat dengan warga kampung. Para komiti sukarelawan akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil 3 hingga 5 orang dan kemudiannya akan dipecahkan kepada keluarga angkat masing-masing. Dan sepanjang keberadaan mereka di rumah keluarga angkat masing-masing, mereka akan sedaya upaya untuk menyampaikan dakwah secara berhemah dan menyantuni mereka di sepanjang sesi ziarah. Di samping itu, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturrahim di antara para komiti dan warga kampung. Ziarah boleh dibahagikan kepada 4 jenis ziarah. Yang pertama, ziarah mahabbah. Yang kedua, ziarah harian. Yang ketiga, ziarah ilok gah atau ilok hal. Dan yang keempat ialah ziarah wida. Ziarah mahabbah ialah ziarah pada hari kunjungan pertama kita datang ke kampung tersebut, di mana kita akan bertanyakan khabar, kita akan bertaaruf atau berkenalan seperti menanyakan nama, memberitahu tujuan kita datang ke kampung, apakah aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan sepanjang kita berada di kampung tersebut dan sebagainya. Manakala ziarah harian pula merupakan ziarah penting dalam menyampaikan dakwah kepada warga kampung secara lebih berhemah dan juga lebih dekat, di mana pada ketika ini anak-anak angkat mengambil peluang yang baik di mana mereka boleh menyampaikan topik-topik penting seperti cara sembahyang, cara berwuduk
bacaan-bacaan Al-Fatihah dan surah lazim, yang mana mereka dapat memberi ilmu agama tersebut dengan lebih dekat dan insya-Allah lebih efektif terhadap warga kampung. Yang ketiga ialah ziarah Ilok Gah atau Ilok Hal. Ziarah ini ialah ziarah ringkas yang perlu dilakukan pada setiap hari sebelum waktu maghrib. Ziarah ini juga bertujuan untuk mengajak atau mengiringi amik apa, abang kakak atau warga kampung untuk hadir ke surau atau dewan untuk solat berjemaah, dan seterusnya mengajak mereka menyertai program-program atau aktiviti yang akan diadakan di malam hari. Komiti juga tidak perlu singgah atau duduk lama di setiap rumah, akan tetapi mereka hanya perlu lalu di setiap-setiap rumah untuk mengajak dan mengiringi warga kampung ke surau ataupun dewan untuk solat berjemaah dan menyertai program atau aktiviti malam. Ziarah yang keempat ialah ziarah wida. Ziarah wida ialah ziarah kunjungan hari terakhir kita untuk memberi ucapan terima kasih kepada keluarga angkat masing-masing kerana telah melayani kita sepanjang keberadaan kita di kampung tersebut. Seterusnya, untuk memberi pesanan agar mereka sentiasa hadir ke surau dan majlis-majlis ilmu yang dianjurkan bagi mendalami lagi ilmu agama. Di samping itu, kita bolehlah mengingatkan mereka untuk sentiasa menunaikan solat serta memberi semangat untuk teruskan mendalami lagi ilmu agama. Dan baiklah jika kita mendoakan bagi kesejahteraan mereka sepanjang ketiadaan kita di kampung mereka. Seterusnya ialah aktiviti slot malam. Slot malam ini merupakan slot untuk semua warga kampung yang dewasa dan juga remaja untuk berkumpul di dewan ataupun surau untuk mendengar perkongsian daripada tim dakwah dan ibadah. Tim DNI akan berusaha sedaya upaya mereka untuk menyampaikan dakwah kepada warga kampung dengan lebih berhemah serta lebih berkesan, insya-Allah. Antara tajuk-tajuk yang sering dibincangkan sepanjang sesi perkongsian berlangsung adalah seperti tanda-tanda kebesaran Allah, rukun Islam, sifat-sifat wajib bagi Allah seperti Allah Maha Baik, dan amalan-amalan harian berlandaskan syariat Islam. Okey, para komiti lain juga akan turut serta duduk bersama warga kampung, di mana ini dapat membantu warga kampung jika terdapat sebarang persoalan atau kemusykilan yang mana mereka segan untuk bertanya direct kepada speaker. Jadinya insya-Allah para komiti yang berada di sebelah mereka dapat memberi sedikit pencerahan kepada mereka bagi menjawab isu-isu yang dipersoalkan, namun mereka segan untuk bertanya. Untuk memeriahkan lagi suasana slot malam ini, kebiasaannya akan ada sesi soal jawab yang mana turut disertakan dengan hadiah atau cenderahati daripada tim DNI, di mana aktiviti ini mampu untuk memberikan suasana yang lebih akrab kepada slot malam tersebut, insya-Allah. Antara topik-topik yang diajarkan kepada amir dan apa ketika proses menziarahi adalah syahadah, bacaan Al-Fatihah, rukun solat dan juga wuduk. Perkara ini merupakan perkara yang asas sebagai seorang Muslim. Jika amir apa tidak berminat dengan topik ajaran Islam yang dibawa oleh komiti, kami akan berkongsi tentang ilmu pendidikan, di mana berkongsi tentang kebaikan ilmu dalam Islam kepada amir dan apa. Selain itu, kami akan memberikan contoh kepada mereka tentang kampung orang asli yang lain yang menghantar anak mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Komiti haruslah bertanyakan kepada mereka apakah kepentingan mereka menghantar anak-anak mereka sekolah, dan perkara ini boleh dilakukan secara casual, bukan secara formal. Di samping itu, jika terdapat juga amir yang tidak menghantar anak ke sekolah atas faktor seperti faktor kewangan, maka komiti boleh mengubah topik kepada pembincangan benda yang lain lah, ataupun masukkan sedikit unsur jenaka dan lawak yang tidak menyinggung perasaan amir apa. Antaranya
komiti adalah berkongsi pengalaman mereka masuk ke kampung Tuhan yang positif. Di sini komiti dapat menunjukkan aspek yang baik, aspek yang cantik-cantik yang tentang pergi masuk kampung Tuhan lah. Pihak komiti juga boleh menceritakan tentang kehidupan harian mereka, tentang pekerjaan yang dilakukan mereka sebagai seorang Islam. Di sini untuk menarik minat amil apa, untuk menunjukkan bahawasanya Islam ni adalah agama yang indah. Pihak komiti boleh juga menceritakan tentang perihal-perihal yang agak sesuai dan tidak menyinggung perasaan amil apa. Tak semua amil apa adalah beragama Islam. Terdapat juga amil apa yang bukan beragama Islam. Jadi pendekatan yang digunakan oleh komiti adalah, komiti mungkin boleh menyatakan persamaan antara agama yang dianuti mereka dengan agama Islam, itu agama yang sebenar. Selain itu, komiti juga boleh bertanyakan mereka tentang kebaikan dan pendapat mereka tentang agama mereka sendiri ataupun agama Islam. Di samping itu, komiti mungkin merasakan perkara ini agak kekok, jadi mereka boleh menyesuaikan kepada topik yang lebih munasabah dan agak bersesuaian lah dengan keadaan amil dan apa. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi tentang beberapa tips yang selalu dihadapi oleh komiti semasa mereka melakukan ziarah. Contohnya, situasi yang pertama, amil dan apak pemalu. Jadi bagaimana komiti nak atasi situasi yang sebegini? Selalunya amil ni dia malu tau dengan komiti lelaki. Jadi komiti lelaki boleh berada di luar rumah, bagi laluan kepada komiti perempuan untuk berbual dengan amil dan menyampaikan ilmu kepada amil. Begitu juga dengan apak. Apak pun kadang-kadang dia pemalu dengan komiti perempuan. So, komiti lelaki boleh berborak dengan apak dan komiti perempuan boleh duduk di luar ataupun boleh borak je dengan amil. Jadi, kalau situasi yang macam ni, komiti kena berani dan jangan malu-malu nak berdakwah dengan amil, dengan apak. Macam kita borak santai dengan ahli keluarga kita, macam tu. Situasi yang kedua, amil dan apak ni slow learner. Macam mana nak handle amil apak yang macam lambat sikit nak faham? So macam ni kita kena ajar satu persatu. Mereka nak belajar, cuma mereka slow sikit. So kita kena ajar step by step. Ataupun komiti boleh bawa satu topik satu je sepanjang ziarah. Macam contoh, amil ni dia nak belajar Al-Fatihah tapi dia macam slow sikit lah kan. So komiti boleh ajar ulang-ulang secara ulang setiap kali ziarah. Macam hari ni Al-Fatihah baca ayat pertama je. Okey, ulang je ayat tu setiap hari ziarah, ulang sampai amil boleh bawa. InsyaAllah pelan-pelan amil boleh buat dengan baik, InsyaAllah. Untuk situasi yang ketiga, amil dan apak yang advance. Untuk amil apak yang advance ni, macam mereka dah explore banyak tentang Islam dan untuk yang amil apak macam ni, macam kita just fokus apa yang mereka tahu, kita boleh revise balik. Macam sama-sama ulang kaji, sama-sama perbaiki diri. Mana yang lemah tu kita top up, mana yang lebih tu kita ambil sama-sama buat jadi pengajaran. Macam tu. Di situasi yang keempat, amil dan apak ni mereka tak mahu belajar tentang Islam. Jadi untuk amil apak yang macam ni, kita tidaklah macam memaksa mereka untuk mempelajari Islam, tapi kita cerita kat amil apak tentang nilai-nilai murni dalam Islam, kisah-kisah Nabi ataupun kelebihan-kelebihan Islam ni macam mana. Ataupun kita boleh cerita tentang adab, pelbagaikan kita punya gaya penceritaan tu supaya amil dan apak ni berminat untuk mempelajari Islam. Kita jangan putus asa untuk cuba menarik minat amil dan apak ni. Sebab kadang-kadang kita tak tahu bukan dengan cara menyampaikan kita ataupun dengan cara berdakwah kita, amil ni boleh tertarik. Mungkin dengan perlakuan kita, sikap kita, mungkin dengan cara tu pun boleh buatkan amil rasa macam tertarik nak belajar tentang Islam. Untuk
amik yang memang berkeras, yang memang tak nak belajar. Jadi cukuplah dengan komiti merapatkan ukhuwah antara amik apad dan komiti masing-masing. Situasi yang kelima, amik dan apad mempunyai halangan untuk mempelajari Islam. Okay, contoh halangan yang bagaimana? Contohnya macam dalam satu keluarga, amik ni Islam dan apad bukan Islam. Jadi kat situ ada halangan yang apad ni kadang-kadang dia tak bagi amik nak belajar Islam. Jadi komiti ni kena faham situasi ni dan hanya sampaikan mana yang perlu je dekat amik. Dan cara penyampaian pula perlulah berhikmah dan jangan sampai menyinggung perasaan apad. Jadi untuk penduduk yang bukan Islam, komiti boleh menyampaikan dakwah juga kepada mereka sebab mereka amat menerima kedatangan anak-anak UIA di kampung mereka. Kita sampaikan juga secara berhikmah dan tidak menyinggung perasaan mana-mana agama. Seterusnya, okey, dah tak ada sebenarnya. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.